Berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama dengan Nazri Fahmi, silakan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Jangan mudah selesa dengan kejayaan menjuarai kejohanan badminton antarabangsa Syed Mohdi di India pada Ahad lepas. Itu nasihat pengarah kejuruteraan Akademi Badminton Malaysia ABM Reksi Manaiki kepada pergu lelaki negara Chong Hun Jian dan Muhammad Haikal Nazri. Dalam reaksi, mereka tidak seharusnya berasa cukup puas dengan pencapaian dalam kejohanan bertaraf Super 300 itu. Sebaliknya, reaksi mencabar mereka terus konsisten dalam mana-mana kejohanan disertai selepas ini. Biarpun baharu digandingkan sejak Ogos, pakar bergu dari Indonesia itu pada masa sama kagum dapat melihat anak buahnya melangkah kecemerlangan di India selain menunjukkan gandingan yang lebih tinggi ranking daripada mereka sebelum ini. Ujian dan Muhammad Haikal yang diletakkan sebagai bukan pilihan bangkit dari ketinggalan pada set pertama menunjukkan pilihan utama dari Jepun Akira Koga dan Taiki Saito 18-21, 21-18 dan 21-16. Dalam pada itu, 4 kejohanan awal tahun depan penting bagi menentukan nasib pemain persaingan lelaki negara Eng Ziong dalam memburu slot kesukaan Olimpik 2024 di Paris. Menurut jurulatih persaingan lelaki negara Hendrawan, semua kejohanan itu wajar dimanfaatkan dengan baik oleh pemain tersebut. Jelas bila sekiranya Eng Ziong berjaya mendapat keputusan positif pada 4 kejohanan tersebut, peluang dilihat cerah untuk anak buahnya membuat penambahan sulung di pentas Olimpik. Eng Ziong dijangka mengikuti raya kempen 2024 pada Terbuka Malaysia yang bakal berlangsung pada 9 hingga 14 Januari, diikuti Terbuka India 16 hingga 21 Januari, Master Indonesia 23 hingga 28 Januari dan Master Thailand pada 30 Januari hingga 4 Februari. Ketika ini, Eng Ziong berada di kedudukan ke-13 dengan 57,080 mata dalam ranking Race to Paris di belakang pemain profesional Lizia yang menghuni tempat ke-10. Mengikut format, setiap negara dibenarkan menghantar 2 wakil bagi acara persoalan pada Sukan Olimpik sekiranya kedua-dua pemain tersebut berada dalam kelompok 16 terbaik Race to Paris. Menjelang Sukan Olimpik 2024, Persatuan Pelayaran Malaysia MSA merancang untuk menyediakan cuti khas dari luar negara untuk Shazrin Muhammad Latif yang sebagai persediaan untuk jago pelayaran itu ke Tamasha Paris. Ketua Pegawai Eksekutif MSA, Mazlan Othman berkata perkara itu sudah pun dimaklumkan kepada Majlis Sukan Negara MSN. Khidmat jurulatih itu diharap dapat melonjakkan prestasi atlet berusia 25 tahun di pentas Sukan Olimpik nanti. Mazlan juga memaklumkan pihaknya juga bercadang untuk meletakkan Nur Shazrin berpangkalan di luar negara. Ia bagi memudahkan atlet berkenaan mengikuti kejohanan persiapan terutamanya di benua Eropah. Dalam pada itu, Mazlan turut menjangkakan beberapa lagi atlet dari sukan berkenaan akan melayakkan diri ke Paris. Ini pula melibatkan jago pelari menara negara So Huai Ching. Beliau terus mencipta sensasi bila menambah satu lagi koleksi kejuaraannya pada kejohanan 10 Canton Tower Run Up di Guangzhou, China. Huai Ching berjaya menakluk menara Canton setinggi 450 meter membabitkan 2,738 anak tangga untuk sampai ke puncak menara. Pelari berusia 29 tahun itu menamatkan larian dalam masa 14 minit 23 saat dan memecahkan rekod sebelumnya yang dilakar pelari Cina Zheng Wenfu 14 minit 36 saat. Bagaimanapun, Huai Ching terlepas peluang untuk meraih kemenangan berganda di Guangzhou semalam. Ia sekadar mendapat tempat kedua pada acara akhir International Vertical Marathon di Guangzhou CTF Finance Center Station. Semua pihak termasuk Badan Korporat perlu memainkan peranan bagi meningkatkan nilai komersial pada sukan bola sepak wanita. Itu pandangan Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM, Izham Ismail. Jelas beliau pelaburan khususnya daripada Badan Korporat dapat menyumbang ke arah pembangunan serta kemajuan bola sepak wanita negara. Menurut beliau, ketika ini pembangunan industri bola sepak lebih tertumpu kepada lelaki. Izam berpendapat tindakan segera perlu diambil untuk jadikan bola sepak wanita sebagai satu industri dan profesion yang baik. Jika tiada, ia akan menjadi kerugian besar untuk pemain maupun bola sepak Malaysia itu sendiri.
Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Shah Alam mengekalkan kejuaraan Piala Datuk Mota Dahari bawah 15 tahun buat tahun kedua. Pasukan itu mengungguli saingan akhir selepas menewaskan SMK Meru 3-0 pada aksi final di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya semalam. Dalam saingan tersebut, SMK Shah Alam membuka tirai jaringan menerusi Vincenzo Alvio Di Zonzel Doni pada minit kedua. Ia disusul hambatan kencang di luar kotak penalti oleh Muhammad Danish Haris Muhammad Zakri untuk menggandakan kedudukan 9 minit kemudian. Dua gol tandukan Harif Hakim Honor Faizal pada minit ke-49 melengkapkan malam gemilang mereka. Jam itu menyaksikan SMK Shah Alam membawa pulang trofi dan wang tunai RM7,000, manakala SMK Meru menerima wang tunai RM5,000. Sementara itu, SMK Darul Ihsan pula meraih tempat ketiga selepas menewaskan SMK Sultan Abdul Samad 2-0. Kejuaraan tenis remaja antarabangsa Tuanku Said Putra yang telah bermula semalam berlangsung sengit dengan 95 pemain dari 10 negara menyertai edisi kali ini. Menurut Presiden Persatuan Tenis Perlis Zainuddin Osman, kejuaraan edisi ke-41 itu turut disertai pemain-pemain tempatan dari seluruh negeri. Tahun ni saya rasa terbaiklah pasal ramai, pasal tahun sudah tu dah dengan COVID kan. COVID pun jadi kita tak boleh nak push banyak lah. Tahun sudah saya rasa luar negara ni tak main langsung. Ada tapi tak ramai, tapi tahun ni memang ramai. Dan bila mereka nak sambung terus dengannya ini. Mereka nak sambung dengan Hanya Open. Selepas Hanya Open, tim Korea semua akan patah balik main KL, main Perlis, kami hantar balik KL dan mereka akan balik pergi ke sana lah. Kejuaraan yang berlangsung selama 5 hari di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangan dijadual berakhir pada 8 Disember ini. Sekian Stadium RTM HK dan berita perdana dari Sungai ke Segar Palestin pasti merdeka. Saya Nazif Ahmed Syukri, Malaysia Badani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.